Selamat datang ke channel Cikgu Jessica. Video ini kita akan bincang trial SBP Kertas 2. Soalan 1. Soalan 1 adalah soalan set diberi set PQR. Soalan minta kita untuk lorek set Q prime bersilang R. Untuk buat soalan ini, pertama kita tulis nombor pada setiap ruang. So ada 5. Q prime. Apa itu prime? Prime pelengkap ini maksudnya di luar Q. Contohnya sini adalah dalam Q. 2, 3, 4 dalam Q segi 4. Maka di luar adalah 1 dengan 5. Maka kita catat 1, 5. Kemudian dia minta lagi R. Kita tulis R. Apa bentuk R? Bulat. Nombor 4, 5. Okey. Dan dia nak dua-dua ini buat apa? Bersilang. Q prime bersilang R. Maksudnya kalau bersilang, maksudnya pilih bahagian yang sama. Okey, dua-dua ini apa bahagian yang sama? Adalah ke-5. Maka jawapan dia adalah ruang 5 dan kita lorek 5. Soalan seterusnya B. P union kesatuan QR. Apa P? P adalah bulat, 1, 2. Okey, kalau ini sudah, kemudian kita tengok yang ini pula. Q bersilang R. Q, bentuk segi 4, 2, 3, 4. R, bulatan, 4, 5. Dia nak yang bersilang. Maksud pilih yang sama. So, yang sama adalah ke-4. So, untuk kedua-dua ini, dia nak cari yang union. Maksudnya kesatuan, maksudnya pilih semua nombor yang kamu nampak dalam ini. So, dia adalah 1, 2, 4. Kita lorek 1, 2 dan 4. Seterusnya, soalan 2. Soalan 2, dia ada satu cardboard EFGH. Dia beri luas kawasan berlorek adalah 30 cm persegi. Kita nak hitung EF. Mana EF? EF ada dari sini ke sini, iaitu 2X tolak 1. Sebab kita tak ada X, kita tak ada panjang. Maka apa yang kita perlu buat sekarang? Adalah kita nak cari X. Kemudian baru boleh cari panjang EF. Macam mana cari X? Soalan dah kata, luas kawasan berlorek adalah 30. So, kita guna apa yang diberi untuk cari X? Luas berlorek sama dengan 30. Okey, sekarang kita perhatikan. Luas berlorek ini adalah bentuk apa? Bentuk segitiga tegak. Apa rumus segitiga tegak? Iaitu 1/2 tapak darab tinggi ataupun panjang sini darab dengan tinggi dia. Sama dengan 30. Kita tengok yang ini dulu. Berapa panjang ini, tinggi segitiga ini adalah, semua adalah X tolak 3. Sebab ini semua X, kita tolak 3, maka bahagian ini adalah X tolak 3. Bahagian tapak ini adalah semua 2X tolak 1, 2X tolak 1, tolak dengan 7. Okey, maka kita dapat 2X tolak 8. Sekarang kita tulis kat sini 1/2. Panjang sini, bahagian bawah sini adalah 2X tolak 8. Kemudian kita darab dengan tinggi. X tolak 3 sama dengan 30. Sekarang saya nak ada 2 ini, saya nak hapuskan 2 ini, maka saya darab 2 pada kedua-dua bahagian. Darab 2, darab 2. Ini dah tak ada. Okey, so dia jadi 2X tolak 8. 3 sama dengan 9. Bukan, 60. Kalau kurungan ini kita buat apa? Kita kembang. Macam ini. Kita kembang darab 4 kali. Okey. 2X darab X, 2X kuasa 2. 2X darab negatif 3, negatif 6X.
Ini darab ini negatif 8x tambah 24 sama dengan 6. Okey, sekarang kita perhatikan dua-dua ini adalah sebutan sama, kita tambah. Dua-dua ini kita tambah jadi 14 tambah 24 sama dengan 60. Sekarang saya perhatikan, ini adalah kuadratik sebab ada kuasa 2. Untuk selesaikan kuadratik, sebelah kanan mesti sama dengan sifar. So, saya hapuskan ini 60 jadi negatif 60. Negatif 60 sama dengan berapa? Sifar, kosong. Sebelah kanan mesti kosong. Okey, ini sekarang saya boleh tambah. Ini, negatif 24 tolak 60. Maka saya dapat negatif 36. Kemudian, untuk soalan ini sekarang saya nak buat apa? Saya nak faktorkan dia. Selalu saya minta bantuan kalkulator ya. So, saya tulis dahulu bentuk ini. Faktornya dalam bentuk kurungan 2. X sama dengan apa? X sama dengan apa? Sekarang kita tekan kalkulator. Mod. Kemudian cari yang ini. Okey. Setiap kalkulator berlainan ya. Kalau kalkulator 570 mod. Tekan EQN 1, dekat kanan degree, pilih 2. Macam itu. Untuk ini sekarang saya tengok apa A. A saya adalah 2, so saya tekan 2. B saya adalah negatif 14 sama dengan C adalah negatif 36 sama dengan. So saya dapat X negatif 2, satu lagi 9. Sekarang saya songsangkan jawapan ini ya. Tulis dalam kurungan ini. Negatif jadi positif. Tulis dahulu X tambah 2. X positif jadi negatif. Sekarang X ada dua pilihan, negatif 2 atau 9. Kita pilih yang positif. Kalau tak, nanti panjang itu akan jadi negatif. So, kita pilih yang positif. So, macam mana? Kita dah ada X sama dengan 9. So, panjang EF sama dengan 2X tolak 1. So, sekarang X itu tukar jadi 9. Sama dengan 18 tolak 1 sama dengan 17 cm. So, ini jawapan dia. 4 markah. Soalan seterusnya. Soalan 3. Soalan 3, dia suruh kita lakar graf Y sama dengan sin 2X. Okey, pertama kamu perlu ada ingatan apa bentuk sin X. Bentuk sin X adalah seperti gelombang. Okey, kalau cos X adalah seperti ini. Okey, tangan kamu angkat ke atas. So, sekarang adalah bentuk gelombang. Tapi sini ada 2. Apa maksud 2 sini? 2 sini adalah frekuensi dia. Okey, frekuensi atau kekerapan dia. Frekuensi. Maksudnya, satu bulatan ini, satu gelombang ini adalah 360. Ini adalah 1. Kalau dia 2, maksudnya dia ada 2 kali. Maksudnya dalam 360 ini, dia ada 2 kali 1, 2. Okey. Berapa amplitude ketinggian dia? Ketinggian dia adalah mana? Tengok nombor di depan sini. Ini adalah 1. Maka amplitude di sini adalah 1. Sekarang kita lukis cantik sikit. Okey. Y. X. Semua 360. Saya buat setengah dulu. Setengah adalah 180. Sebab saya tahu ada 2 kali. Amplitude dia 1. Bawah tu pun negatif 1. So, sekarang saya lukis. Wah, macam susah sikit lah. Okey. 1. 2. Okey, bolehlah. Okey, pastikan adalah seragam. Okey, sama besar. Sama tinggi. Okey, ini dah dapat 3 markah. Okey. Sini 180, maka sini berapa? Setengah lagi adalah 90.
tengah-tengah sini adalah 270. Seterusnya soalan 4. Saya nampak soalan ini sangat panjang. Biasanya sangat panjang, saya akan terfikir apa? Mesti ada dua persamaan. Biasanya, okey? So, sekarang saya highlight dahulu mana ayat pertama dan ayat kedua. Mesin pencetak X dengan Y. Okey, keuntungan yang diterima hasil jualan kedua-dua mesin pencetak adalah 450,000. So, ini ayat pertama. Hasil jualan 450. Ayat kedua ialah apa? Ini keuntungan X dan keuntungan Y. Okey, sekarang saya buat dua persamaan. Persamaan pertama, hasil jualan kedua-dua mesin pencetak. Apa mesin pencetak yang ada? X dengan Y. Maka X dengan Y sama dengan 450,000. Ini yang pertama. Yang kedua, keuntungan keuntungan X adalah 30%. Keuntungan meningkat 30%. Okey, kalau dia meningkat 30%, maksudnya dia daripada 100 meningkat kepada 130. Okey, kalau 130 dalam perpuluhan kita tulis 0.13. Salah. Bahagi dengan 100. Okey, dah dapat 1.3%. Okey, sekarang keuntungan X adalah 1.3X. Tambah dengan keuntungan Y. Y adalah menurun sebanyak 5%. Maksudnya daripada 100% turun jadi 95%. 95% maksudnya 0.95 dalam perpuluhan. 0.95 Y sama dengan okey, yang ini. Ini keuntungan 2021. Ya, tadi itu yang kuning 2020. So, ini adalah 497,500. Untuk selesaikan persamaan serentak ini ada dua cara, iaitu penggantian atau penghapusan. Saya pilih cara penghapusan lah. Okey, kalau penghapusan kita mesti samakan perkali X. Kalau sini 1.3, atas ni pun perlu 1.3. So, macam mana jadikan dia 1.3? Iaitu dengan darab 1.3 untuk semua. Ini Y pun darab 1.3. Ini pun darab 1.3. So, apa yang kita dapat? Daripada 1, kita darab dengan 3. Kita dapat berapa? 1.3X tambah 1.3Y sama dengan, tekan kalkulator, 1.3 darab dengan 450,000. Maka kita dapat 585,000. Okey, sekarang X dengan X ini sudah sama. So, kita nak buat apa? Kita tolakkan dia. Untuk hapuskan X, kita mesti guna tolak. So, ini dah hapus, tiada. 0.95 tolak 1.3. Kita dapat negatif 0.35Y sama dengan, ini buku guna tolak. Tolak dengan ini. So, kita dapat negatif 88,000. So, sekarang untuk cari Y, kita hapuskan yang ini dengan menggunakan bahagi. Y sama dengan negatif 8,000 bahagi negatif 0.35. Ingat je, sebab dah songsang jadi bahagi, negatif mesti ada lagi. Ya. So, kita dapat bahagi negatif 0.35. Kenapa nombor dia ni macam pelik ya? Saya cek semula. Okey, yang sini saya darab dengan 1.3. Ini dia. Tadi saya kira salah ya.
Okey, sini sepatutnya berapa? Mungkin saya tekan salah kot tadi. Negatif 87500. Okey. Hai. Okey. Bahagi dengan. So, apa yang kamu dapat? Kita dapat 250,000. Okey, kalau Y sudah ada, sekarang kita nak cari X. Macam mana cari X? Gantikan Y dalam persamaan yang satu tadi tu. Persamaan yang satu itu, saya tulis ganti nilai Y. Dalam persamaan mana? Yang ini, X tambah Y sama dengan 450,000. So, sekarang saya ganti Y ini kepada 1000. Terlalu banyak 1 pula. Okey, positif jadi negatif. Tolak berapa? Tekan terus 450,000 tolak 250,000. Kita dapat 200,000. Maka kita sudah ada nilai X dengan nilai Y. Okay, maka kamu jawablah dalam ayat penuh. Maka keuntungan Y pada tahun berapa? Pada tahun 2021 adalah RM250,000. Okey, satu lagi, X berapa keuntungan? Tulis dalam ayat penuh. Itu untuk soalan 4. Seterusnya, soalan 5. Mengenai soalan cukai. Okey, Encik Wahid ada pendapatan tahunan sebanyak 52,000. So, sekarang untuk pendapatan cukai selalu saya guna dua warna ya. Pendapatan guna biru. Okey. 52,000. Okey, bawah ini adalah pelepasan cukai. Pelepasan cukai saya guna warna hijau kah? Okey. Atau biru. Ini 9,000 yang boleh dilepaskan, maksudnya nanti yang biru, yang hijau ini kita tolak. Amount 5,000. Had 7,000. Tak sampai 7,000 maka kita pilih 5,000. Amount dia guna boleh 3,100. Tapi had dia hanya 2,500. Maka kita akan tolak dengan had dia sahaja. Yang lebih tak boleh lepas lagi. Sekarang kita buat apa? Maka pendapatan bercukai ini sama dengan pendapatan tahunan 52,000 tolak dengan semua yang warna hijau ini. 9,000 tolak lagi 5,000 tolak lagi 2,500. Okey, kemudian kamu kira kamu akan dapat 35,000. Salah, 35,500. Okey. Soalan dia kata, adakah beliau layak mendapat rebate cukai? Okey, ingat je, yang dapat rebate cukai adalah bila pendapatan bercukai dia adalah kurang daripada 35,000. Sekarang kita tengok gaji dia. Sudah melebihi 35, maka Encik Wahid tidak layak untuk mendapat cukai. Kenapa? Tidak dapat rebate cukai itu, tidak dapat diskaun itu sebab gaji tahunan, gaji pendapatan bercukai melebihi 35,000. Ini dia. Seterusnya soalan 6. Soalan 6, dia kata variance bagi suatu set data, ini dia, set data dia adalah berapa? Variance dia adalah 2. Kalau variance 2, macam mana buat ini? Dia kata hitung variance baru jika ditambah dengan 2, dengan didarab dengan 3. Okey, ingat ya, kalau variance tambah tolak tidak akan mempengaruhi nilai variance yang baru. Tapi darab bahagi akan mempengaruhi variance baru. Maka kalau ditambah dengan 2, variance dia akan kekal sama iaitu 2. So tak ada ubah. Kalau semua darab dengan 3, variance akan dipengaruhi sebab darab.
So macam mana kita kira variance baru? 2 iaitu nilai ini darab dengan darab apa? Darab 3. Kita tulis 3. Tapi ingat, kalau variance mesti letak kuasa 2. Okey, variance mesti kuasa 2. So kamu dapat berapa jawapan dia? 18. Tapi kalau kira sisihan piawai tak ada kuasa 2 ini. Okey, ini adalah variance baru. Baharu. Okay, saya ulang sekali ya. Kalau kira sisihan piawai tiada kuasa 2. Variance ada. Perlu kuasa 2 kepada nilai yang didarab atau nilai yang dibahagi. Soalan 7. Tulis kontra positif. Okey, untuk tulis saya highlight dahulu jika ini maka itu. So, sekarang kalau kontra positif, urutan dia sama. Ingat kontra positif urutan dia sama tapi kita songsangkan. Salah. Tadi yang saya kata itu ada apa? Adalah songsangan, urutan sama. Tapi ini kontra positif. Dah dia kata kontra, kita mesti buat apa? Okey, urutan dia tukar, terbalikkan macam ini. Kemudian tambah bukan, bukan. Okey, dalam ayat penuh adalah jika 7 darab X bukan. Belum saya songsang lagi. Ais. Jika, tulis yang belakang dulu. 9 tambah 7 darab 6 bukan 96. Maka, tulis yang depan. Bukan 42. So, ini adalah kontra positif. Seterusnya, premis 2. Macam mana kita nak lengkapkan premis 2 ini? Okey, untuk soalan jenis ini, selalu saya buat kurungan juga. Jika suatu set, lepas jika buat satu kurungan, selepas maka buat satu kurungan. Ini pun sama. 2 kurungan. Set A. Okey. Kemudian saya perhatikan. Mana satu sudah diulang? Okey, contohnya yang ini. Yang belakang ini sama dengan yang belakang ini. So, saya potongkan dia. Okey, maka ini tak guna lagi. Saya salin yang tidak dipotong iaitu set A mempunyai salin yang ini. Suatu set. Apa set itu? Set A. Set A mempunyai X unsur. Apa X ini? Okey, kita perhatikan di sini. Tadi ini X tukar jadi 6. So, sekarang X ini kita pun perlu tukar jadi 6. Mempunyai 6 unsur. Okey, dah siap. Kesimpulan umum. Kesimpulan umum seolah-olah tulis rumus ataupun formula. Yang sebelah kiri kita tak nak tengok ya. Kita tengok yang ini. Dari atas ke bawah, kalau dia sama, kita salin je. Okay, kurungan. Sebab ini tak sama, so saya letak kosong dulu. Atas dari bawah, negatif sama, tulis 2. Okey. Apa ini? N kah? N kuasa 2, N kuasa 3, 2N, 3N. Kalau kamu tahu nombor ini, 1, 4, 9, 16 adalah kuasa 2 sempurna. Kalau kuasa 2 sempurna, kita pilih N kuasa 2. So, kita tulis N kuasa 2. Kemudian kita tulis di mana N sama dengan 1, 2, 3, dot, dot, dot. Soalan 8 ialah soalan persamaan garis lurus. Ada titik PQRS. PQRS adalah kedudukan kemah. Garis PQ selari dengan SR. QR selari dengan paksi X. Dia kata 1 unit sama dengan 2 meter. Q dengan R ialah 20 meter. Q dengan R 20 meter. 1 unit 2 meter. Ataupun kita boleh kata 20 meter 1 unit. 2 meter 1 unit. 20 meter 10 unit. Daripada ini saya tahu bahawa R ini adalah berada di kanan 10 unit tapi ketinggian dia saya tak tahulah berapa tinggi dia. Dia kata nyatakan persamaan QR. Ini persamaan QR.
garisan ini adalah mendatar. Kalau mendatar, kita hanya perlu cari pintasan Y ini dan kita boleh tahu persamaan dia. Ingat ya, kalau mendatar macam mana? Y. Kalau menegak, X. Untuk cari ini, kita tahu juga ini adalah kita panggil apa? Pintasan Y. Kalau pintasan Y, isi tersirat dia adalah nilai X dia sama dengan kosong. Dia sudah beri persamaan ini, so sekarang kita buat apa? Kita gantikan X sama dengan kosong. Gantikan X dengan kosong, so kita dapat 8 darab kosong sama dengan kosong, so 5Y sama dengan 50, Y sama dengan 50 per 5. Y sama dengan 10. Maka ini adalah persamaan dia, Y sama dengan 10. Soalan seterusnya, persamaan SR. Mana SR? SR dengan SR, okey. Untuk cari persamaan, kita mesti ingat apa persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. So, maklumat kita adalah cari M dengan cari C. Kita cari M dulu. M ada dua cara cari, masih ingat? Satu adalah dua koordinat ataupun guna persamaan jiran dia. Okey, untuk situasi ini, SR tidak ada diberi dua koordinat, maka cara ini kita tidak guna. Jiran dia pun tak ada dua koordinat, maka kita guna apa? Persamaan yang diberi ini. 5Y sama dengan 8X tambah 50. Okey, untuk cari keturunan, macam mana kita cari keturunan? Kita tengok nombor di depan perkali X ataupun nombor di depan X, iaitu 8. Tapi ingat 8 masih bahagi dengan 5. Sebab Y ini mesti 1. Maka M kita keturunan adalah 8 per 5. Kemudian kita tulis macam mana? Persamaan dia adalah Y sama dengan M X tambah C. Sekarang kita nak cari C, kita nak cari SR. So, ada koordinat tak? Ini di X tadi dah cari 10. Y berapa nilai Y dia? Nilai Y dia tinggi dia sama dengan Q kan? So, ini adalah 10. So, X 10, Y pun 10. Y 10, X pun 10. So, saya dapat 16 tambah C. Kemudian saya pindahkan ini. 10 tolak 16 sama dengan C. Negatif 6 sama dengan C. Saya tulis, maka persamaan garis lurus untuk SR adalah Y sama dengan 8 per 5X tolak C dia adalah 6. So, ini jawapan akhir dia. Seterusnya soalan 9. Ini adalah mengenai kewangan, okey? Kewangan ataupun cukai sama saja. Saya guna dua warna, biru untuk untung ataupun yang untung dapat, kemudian saya guna hijau untuk yang dia guna. So, aliran tunai, kita nak kira aliran tunai adalah pendapatan tolak apa yang dia guna. So, pendapatan dia ada 5,200, apa lagi? Ejen jualan langsung mendapat komisen 900. So, ini pun untung juga, ini pun untung. Kemudian ini perbelanjaan. So, perbelanjaan maksudnya semua tolak. Hijau. Okey, semua ini perbelanjaan. So, aliran tunai adalah yang biru tambah, yang hijau ni semua tolak. Aliran tunai. 5,200, 900 tolak dengan semua ini. 1,000, 1,200, 680, 300, 250, 520. Cuba kamu kira berapa? Saya dapat RM 2,150. So, ini aliran tunai dia. Ini untuk soalan A. Soalan B pula. Rahman mahu membeli sebuah kereta untuk anaknya yang berharga RM35,000. Kemudian dia guna
wang tabung simpanan sebanyak RM5,000 sebagai wang pendahuluan. Okay, maksudnya dia bayar RM5,000 lah untuk dapatkan kereta wang pendahuluan dan kemudian dia bakinya bayar dengan 7 tahun. Faedah sama rata 3.7%. Soalan kata, adakah dia mampu membeli kereta kepada anaknya? Beri justifikasi anda. So sekarang RM35,000, dia sudah bayar pendahuluan sebanyak RM5,000. So dia tinggal sahaja RM30,000. Okey, RM30,000 ini adalah baki dia yang dia nak bayar dalam berapa tahun? Iaitu 7 tahun dengan faedah dia 3.7%. So kita kira semua dia berapa dulu? Semua yang perlu dibayar dalam 7 tahun tambah dengan faedah adalah berapa? So cara kira dia adalah kita kira faedah dulu. 30,000 darab dengan 3.7%. Peratus per, maksudnya per 100, ini faedah. Tambah lagi yang belum bayar ini. Ini untuk cara kira faedah. Dan ini adalah baki dia. So jumlah semua kita tambah, kamu akan dapat 37,700. Cuba kira sendiri dapat tak nombor ini? Maksudnya 7 tahun dia perlu bayar semua wang ini. Kemudian dia nak bayar dalam 7 tahun, kita nak kira bulanan dia perlu bayar berapa. Kita kata ini adalah ansuran bulanan. Setiap bulan dia perlu bayar berapa. Semua duit hutang tu dia nak bayar dalam 7 tahun. Ada berapa bulan dalam 7 tahun? 12 bulan. So kamu dapat setiap bulan per 7 darab 12. Okey, jawapan dia 449.64. Tadi cikgu tulis salah, ini 7 ya. Okey, 7. So kamu dapat bulanan dia perlu bayar dalam 449. Dan tadi kita hitung aliran tunai dia adalah positif. Positif maksudnya dia ada lebihan duit setiap bulan 2,000 lebih. So untuk bayar 450, okey kan? Sebab dia ada duit yang lebihan. Maka kamu kata mampu atau tidak? Okey. Mampu bayar. Okey, kenapa? Sebab Encik Rahman buat apa? Encik Rahman mempunyai aliran positif setiap bulan berapa? Mempunyai aliran positif sebanyak RM2,150 untuk setiap bulan. So, ini cara penyelesaian dia. Okey, soalan terakhir untuk bahagian A, soalan 10. Ini adalah soalan matriks. Diberi C dan beri D. Okey, dia kata CD adalah 1001. Ini adalah matrix identity. Apa matrix identity? Dia seolah-olah tidak ada, sama dengan 1. Kalau C darab dengan D sama dengan matrix identity, maksudnya D ini adalah songsang. Tengok bentuk dia tu. Serupa dengan songsang, betul tak? 1 per kurungan besar. Ini mesti songsang. So, ini adalah songsang bagi C. Nombor dia pun agak sama. 2 kat sini. Negatif 3, jadi 3. Inilah songsang. Contohnya, 2 darab dengan 1 per 2 akan sama dengan 1. Ini matrix identity serupa dengan 1. Ini adalah songsang bagi 2. So, C darab D akan jadi 1. Sekarang kita guna yang original ini, C ini, untuk cari songsang dia. Kita cari songsang untuk C apa ya? Songsang ini 1 per AD tolak BC kurungan besar. Okey. AD tolak BC, A darab D. 2 darab negatif 5. AD tolak B. Apa B? M
tolak M, negatif 3. Kurungan besar. Okey, untuk posisi ini kita terbalikkan dia. Maksudnya 2 ini kita terbalikkan kedudukan dia. Sini tulis negatif 5, bawah tu tulis 2. Yang ini sebelah sini tidak ada tukar posisi tapi kita tukar tanda dia ya. Positif jadi negatif. Okey, negatif M. Negatif jadi positif. 3. Okey, ini adalah songsangan. Satu lagi songsang kat mana? Ini, cuba saya tulis kat bawah sini. Jap. Saya belum kira lagi bawah ya. Negatif 10 tambah 3M. Okey, ini saya banding dengan D. Apa D? 1/2 N negatif 4, 3, 2. Okey, apa maksud dia? Cuba kamu tengok. 3. Sini pun 3. Ini 2. Ini pun 2. Maksudnya ini negatif M, ini negatif 4. Maka negatif M sama dengan negatif 4. M sama dengan 4. Mana N? Oh, ini N. N sama dengan berapa? N sama dengan negatif 5. Dah siap untuk soalan A. Seterusnya, soalan B. Okey, ayat ini panjang lagi dan ini adalah matriks. So, mesti 2 ayat. Ayat pertama, satu lagi ayat kedua. Okey, ikut soalan ini, tulis 2 persamaan. Yang biru ini 3 kg mangga. So, 3 mangga. 3 M. Katakan apa? Katakan M sama dengan mangga, R sama dengan rambutan. So, saya tulis 3M tambah 2R. 2R sama dengan 24. Okey, ini persamaan pertama. Ayat kedua kata 5 mangga. So, 5M tambah 4 rambutan. Sama dengan berapa? 44. Okey, ini persamaan kedua. Kemudian kita nak selesaikan dengan cara matriks. Sebab soalan kata dengan menggunakan kaedah matriks. So, kaedah tadi yang penghapusan atau penggantian jangan guna kaedah matriks. Untuk matriks, selalu kita ingat bentuk matriks dahulu. Saya tulis dulu ya. Kurungan besar XY sama dengan kurungan kecil. Okey, ini pertama. Kedua, XY sama dengan 1/AD tolak BC kurungan besar kurungan kecil. AD tolak BC kurungan besar, kurungan kecil. Okey. Untuk buat soalan ini, tulis 2 ayat ini dulu. Ayat matematik. Kemudian kita isi dalam tempat kosong. Kurungan besar kita tulis apa? Secara mendatar 3, 2, tapi ini bukan XY, ini adalah MR. So, kita tak tulis XY, kita tukar jadi MR. Mango, mangga dengan rambutan. 3, 2, 24. 3, 2, 24. Kedua, 5, 4, 4. Okey. AD tolak BC. Macam X lah, pangkah. AD tolak BC. 3 darab 4 tolak BC. 2 darab 5. Ini songsang terbalik kedudukan 3. Tak tukar, negatif. Sini salin. Saya kira yang bawah tu 12 tolak 10. 2. Okey, dah boleh mula darab dah. Saya besar-besarkan kurungan ini. Baris darab lajur. Baris darab lajur. Okey. Macam mana? Kiri, atas, tambah, kanan, bawah. Kiri, atas, tambah, kanan, bawah. Kiri, atas, tambah, kanan, bawah. Okey, dah. Kalau ini dah, baris kedua pula. Baris kedua dengan lajur ini juga. Masih sama, kiri, atas, tambah, kanan, bawah. Kiri, 24 atas, tambah, kanan, bawah.
Kemudian kamu kira berapa ini. Boleh tekan sekaligus. 4 darab 24 tambah negatif 2, 44. Jawapan dia 8. Yang bawah tu negatif 5 tambah 3 darab 44. 12. Sekarang macam mana? 1/2. Semua ini 1/2 darab yang atas. Kemudian 1/2 darab yang bawah. So, berapa jawapan dia? 1/2 darab 8. 4. 1/2 darab 12 dapat 6. Maksudnya 12 bahagi 2. Kemudian kamu buat kesimpulan bahawa harga mangga sama dengan RM4. Manakala harga rambutan sama dengan RM6. So, itu cara untuk buat soalan matriks. Soalan pula kata dia nak harga, cari harga apa? Harga 1 kg mangga. So, rambutan tidak perlulah. Maka kamu buat kesimpulan harga mangga sama dengan RM4. So, itu sahaja untuk video hari ini. Cikgu telah bincang bahagian A. So, harap semua ini bermanfaat. Kalau tidak faham, boleh tengok lagi sekali lagi video ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye.